أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Baik, kita doa sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan Engkaulah kami berpagi-pagi dan dengan Engkaulah kami berpetang-petang dan dengan Engkaulah kami hidup dan dengan Engkaulah kami mati dan kepada Engkaulah dibangkitkan. Yang saya hormati, yang berusaha dan pengurusi Masjid Muttaqin, Tuan Haji Jamaluddin serta ahli jawatan kuasa masjid. Yang saya muliakan, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita bertemu untuk menyambung tadabbur kita. Jadi minggu lepas kita tidak ada kelas kerana saya kurang sihat. Dan insyaAllah kita sambung sikit balik apa yang kita bincangkan pada 2 minggu sebelum, iaitu tentang makna kemerdekaan menerusi kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Masih ingat lagi? Ada 2 ruang waktu, iaitu pra-kemerdekaan dan juga pasca kemerdekaan. Jadi Nabi Musa melalui 2 proses bersama dengan Bani Israel. Yang pertama ialah sebelum kemerdekaan, iaitu nak memerdekakan Bani Israel dari sudut fizikal daripada Fir'aun. Jadi setelah Allah menyelamatkan mereka dengan Allah menyeberangkan Bani Israel beserta nabinya Nabi Musa, kemudian Allah menenggelamkan Fir'aun dan konco-konconya, itu kemerdekaan yang pertama diperolehi. Kemudian daripada itu berlaku masalah, iaitu apa dia? Iaitu sikap, perangai yang telah dicanaikan, yang telah tercanai dalam jiwa Bani Israel, iaitu kerana telah terlalu lama ditindas, mereka menjadi golongan yang tidak mampu untuk berdiri sendiri, senang meniru dan juga jiwa yang penakut. Betul tak? Apa contoh peristiwanya? Sebaik saja mereka menyeberangi Laut Merah tersebut, kemudian mereka melihat satu negeri yang penduduknya menyembah berhala-berhala. Mereka minta kepada Nabi Musa untuk buatkan kepada mereka berhala sebagaimana penduduk negeri tersebut. Sedangkan mereka tahu Tuhan yang hanya satu yang layak diabdikan diri adalah Allah sahaja. Tapi mereka minta kerana apa? Senang terpengaruh, tidak ada keyakinan diri, sebab terlalu lama telah dikuasai. Jadi itu adalah masalah-masalah yang timbul setelah merdeka. Sebab itu kita insaf, kita melihat diri kita pun sama juga, ada begitu. Lepas merdeka tu kita masih lagi tercorak oleh apa sahaja yang kita dapat dengan hiburannya. Hari ni kalau kita kata apalah anak muda hari ini, saya rasa benda tu bukan apalah hari ini, benda tu berulang. Cuma dia tukar apa ya? Dulu kan kita kata 70-an, 60-an namanya apa? Pop ye-ye.
pop jugalah. Tapi yang hari ni tu dia pop tapi depannya ada K. Jadi apa? K-pop. Tahun 90-an kita ada Raju Pop, Michael Jackson, macam-macam semuanya nak pop. Tapi ada, saya lupa, ada kelas pesara dekat Semakau. Dia kata kami pun K-pop dia kata. Tapi saya lupa apa stand for K-pop tu. Kelas apa belakang tu orang pencin lah. Apa ya? K-pop juga. Tapi bukanlah yang tu pergi datang kelas. Alhamdulillah. Apa dia, Datuk? Oh, Persatuan Orang Pencin. Kumpulan Persatuan Orang Pencin kot. K-pop. Tapi bukan yang itulah. K-pop yang kita masukkan dengan apa hiburan-hiburan daripada Korea. Ya, kita kata itu apa yang berlaku hari ini. Tapi bukan, masalahnya ialah benda tu dia bertukar. Jadi yang kita takut apa dia? Kita yang telah lebih berusia ini, kita sebenarnya mewarisi budaya tersebut. Cuma tukar. Jadi apa tindakan yang Nabi Musa buat? Adakah Nabi Musa terus pulaukan mereka, tinggalkan mereka? Allah jadikan mereka tersesat di negeri yang mereka tidak dapat jalan keluar. Mereka nak masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Allah tu tak boleh. Selama berapa tahun? 40 tahun. Dalam tempoh 40 tahun tu Allah berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat untuk dia perbaiki balik. Jadi pasca kemerdekaan ini diubah dengan ilmu. Digerakkan masyarakat dengan ilmu. Selepas 40 tahun, Nabi Musa pun wafat, generasi yang berusia seperti dia pun wafat. Yang muda-muda dalam tempoh dia muda dah 40 tahun, merekalah yang berjaya beriman kepada Taurat dan ikut Nabi mereka ketika itu, Nabi Yusha, untuk masuk ke dalam Palestin dan mereka berjaya mendapat Palestin. Tapi setelah berapa tahun? 40 tahun baru dapat kemenangan tersebut. Kejayaan tersebut. Jadi banyak pengajaran kita boleh ambil kat situ. Pertama kita nak lihat apa benda yang sangat besar dalam hidup kita ini. Adakah kebendaan? Kalau dalam tempoh kebendaan, Allah dah tegur dah Bani Israel dalam 40 tahun yang mereka tersesat itu. Allah bagi mereka makan daripada langit, manna dan salwa. Tapi mereka nak minta yang lain daripada tu. Allah kata, pergilah ambil dekat sana, semua ada tu yang kamu nak. Kacang lah apa. Tapi Allah bagi istimewa dia tak nak. Jadi bukan itu yang kita nak. Kita nak ialah apa yang Allah kurniakan kepada kita. Kalau kita pada hari ini Allah berikan kita Al-Quran, apakah kita nak lagi yang lain-lain? Tapi kita tak dahulukan Al-Quran. Macam mana kita nak melihat kejayaan? Orang kata kita akan dapat apa yang kita tanam. Kalau kita tanam gandum, dapatlah gandum, kan? Kalau kita tanam manusia, tapi bukanlah tanam betul-betul. Tanam maksudnya kita usahakan manusia itu, berapa tahun kita akan nampak? Mungkin 40 tahun. Tapi dia memerlukan masa. Dia yang tanam manusia, malam tu dapat makan, itu lain. Ada teka-teki, kan? Tanam apa yang bila dah tanam, malam tu dah dapat hasil dah. Tu ustaz-ustaz kita bagi teka-teki. Apa dia tu, tuan-tuan? Tanam apa dia tanam petang tu, malam dah dapat dah hasil. Oh, itu tanam jenazah, malam dah dapat makan. Bukan yang itu kita maksudkan. Kita maksudkan tanam tu, kita nak tanam benih anak-anak itu. Kemudian berhasilnya manusia yang hebat. Seperti Allah sebutkan dalam surah surah 3 ayat
ayat yang ke-37. Surah 3 ayat 37. Baik, kita baca permulaan ayat dia saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا Ini kisah tentang Maryam, mak kepada Nabi Isa, ibu Maryam. Sebelum tu ini surah Ali Imran. Kadang kita bawa nama anak kita Ali Imran. Dia tanya dia, letak nama Ali Imran tu sebab apa? Ali tu nama Ali ke ataupun Ali? A ke A kan? Kalau Ali Imran, macam surah ni, Ali dengan Hamzah tu maksudnya keluarga. Keluarga Imran. Jadi ini kisah keluarga Imran, iaitu Imran ini adalah datuk kepada Nabi Isa. Imran tak diceritakan pun. Tak ada pun kisah Imran dalam surah Ali Imran. Tapi yang diceritakan ialah isterinya. Jadi maksudnya apa dia? Isterinya ni pula mengandungkan anaknya, yang mana masa dia mengandung itu dia bernazar supaya yang keluar tu anak lelaki, yang dia nak jadikan anak ini akan menjadi hamba Allah, yang akan berkorban untuk Allah di Palestin. Tapi Allah takdirkan yang lahir itu, yang keluar daripada perut ibu ataupun isteri Imran ini, Imratul Imran ini ialah perempuan. Jadi dia macam sedih sikit dapat perempuan. Bukan sedih sebab apa? Sebab ialah kalau lelaki ni banyak benda yang dia boleh buat kuat. Tapi Allah kata Allah lebih mengetahui apa yang kamu kandungkan. Jadi dia redha, kemudian dia berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, kepada anak dia dan zuriat dia nanti. Dan dia namakan anak dia sebagai Maryam. Kemudian apa Allah sebut kat sini? Allah kata, maka Tuhannya menerima dengan penerimaan yang baik, iaitu pengorbanan ibu Maryam tadi itu. Wa ambataha, yang ini saya nak highlightkan. Wa ambataha nabatan. Nabat itu maksudnya tumbuhan. Nabat itu maksudnya apa? Tumbuhan. Allah sebutkan macam mana tentang Maryam ni dia membesar. Allah pelihara dia dengan peliharaan yang baik. Tapi sebenarnya nabat, ambat ini maksudnya menumbuhkan, untuk tumbuhan kita panggil. Tunbitul, ia menumbuhkan, maksudnya tumbuh pokok dan sebagainya. Jadi Allah guna perkataan menumbuhkan pokok kepada Maryam. Jadi Allah nak suruh kita lihat, nak membentuk manusia ini, macam mana kamu menanam benih. Macam mana tanam benih? Boleh tak kita tanam benih, terus siram-siram banyak-banyak, bubaja banyak-banyak dengan harapan nanti dia cepat besar? Bukan macam tu. Dia ada fasa dia. Nak kena sembunyikan dulu. Masa kita semai dia tu, sembunyikan daripada kena cahaya. Kena bubuh sikit air sahaja. Tak boleh bubuh air yang banyak lagi. Lepas tu bila dia dah tumbuh sikit, jaga dia elok-elok supaya tak dimakan oleh serangga, nanti akar dia rosak. Bila dia dah besar, macam kita dekat kebun-kebun kita, durian tu, kita boleh biarkan dah. Kita lihat pun rasa kagum. Jadi Allah ibaratkan manusia itu seperti itu. Sekarang ni Nabi Musa, Nabi Muhammad datang adalah untuk membentuk manusia. Jadi nak membentuk manusia ni supaya jadi hamba Allah, dia memerlukan proses. Baja dia adalah apa? Kitab ni, Al-Quran, nak bentuk manusia. Sebab tu dalam surah Al-Fat kita kata kita nak tadabbur surah Al-Fat. Di hujung surah Al-Fat, kita buka dulu surah Al-Fat. Surah 48 ayat 29.
Surah 48 ayat 29. Muka surat 515. Muka surat 515. Ambil di tengah-tengah ayat. Cari wa mathaluhum fil injil. Jumpa? Ayat yang ke-29 surah 48 ayat 29 muka surat 515. Di tengah-tengah ayat tu wa mathaluhum. Dah jumpa dah? Pastikan jumpa dulu sebab ayat tu ada dalam setengah muka surat. Kita nak tengok 3 baris daripada atas kalau Quran saya ni lah. Wa mathaluhum fil Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shata'ah fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Cuba kita perhatikan terjemahan ayat ni. Allah buat analogi manusia itu seperti apa? Tumbuhan. Masaluhum, perumpamaan bagi para sahabat Nabi ni. Yang siapa sahabat Nabi? Orang-orang yang Nabi bentuk. Perumpamaan ataupun sifat-sifat sahabat-sahabat Nabi, mereka sini maksudnya sahabat-sahabat Nabi di dalam Injil seperti tanaman, nampak tak? Seperti apa? Tanaman. Tadi Maryam pun Allah sebut Allah tumbuhkan dia seperti tanaman dengan rapi. Yang mana tanaman tersebut dia mengeluarkan tunasnya. Jadi tunas ni mula-mula lembut, senang patah. Fa'azarahu, lalu tunas itu dia kuat, menjadi kuat. Kemudian fastaghladha, lepas tu baru jadi keras, menjadi batang yang keras. Fastawa ala suqih, lalu dia berkembang, dia pun tegak di atas batangnya. Baru jadi satu pokok yang hebat. Bayangkan kita makan pokok rambutan, pokok durian tu dulu mula-mula biji tu keluar tunas lembut je. Keluar sikit je ujung daun pun pucuk, nampak mana merah-merah macam tu. Kemudian kata Allah, yu'jibuz zurra. Yang tanaman itu akhirnya mengkagumkan penanamnya. Penanam rasa hebat melihat pokok yang dia jaga dengan rapi. Nabi berasa bangga dengan sahabat-sahabat Nabi yang Nabi bentuk dalam 23 tahun tu. Dan bila Nabi wafat, sahabat-sahabat ni kembangkan agama ni, meneruskan perjuangan Nabi, menjadi kuat. Nabi wafat, mereka boleh berdikari. Dengan apa Nabi bentuk? Dengan Al-Quran. Kalau Nabi Musa pula, lepas Nabi Musa wafat, yang bawa pelapisnya iaitu Nabi Yusha bawa apa? Taurat tu, kitab tu. Jadi dia menukar, mengubah manusia menjadi seperti pokok yang hebat. Kalau dah teguh macam tu, dia jangan baru je keluar tunas, bahaya. Okay, kalau kita ambil tunas tu pokok kelapa, cuba bayangkan, kat tepi-tepi pantai. Pokok kelapa dia berbuah, kemudian dia pun gugur. Lepas tu dia keluar apa? Keluarlah tunas dia tu juga. Tapi tepi pantai, ada risiko tak dihanyutkan ke laut? Ada. Tapi bayangkan kalau kita ambil tu letak elok-elok, letak tanam sikit, nanti tanah tu dah mencengkam, akar dia dah mencengkam, lepas tu keluar batang dah teguh, tu datanglah ribut macam mana pun, payah dah nak patah. Jadi begitu. Sebab tu kita nak belajar sekarang tentang surah Al-Fath. Nak membentuk masyarakat, nak membentuk diri kita menjadi insan yang hebat di sisi Allah. Yang surah Al-Fath, tajuk dia apa Al-Fath? Apa maksud Al-Fath? Al-Fath daripada perkataan fataha yaftahu. Fataha
Yaftahu fathan. Fataha, apa dia fatah? Kita ada miftah, buka. Jadi fatah ni maksudnya telah membuka oleh ia. Ni fi'il madi. Yaftahu, dia sedang membuka. Fi'il mudhari' atau akan membuka. Jadi fathah ni dia punya kata nama dia, pembukaan. Ini maksud fathah, pembukaan. Sebab tu bila kita sebut Mekah, bila Rasulullah pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah berjaya, dia tak sebut menguasai Mekah. Rasulullah tak dipanggil sebagai musaitir. Musaitir ni penguasa. Tapi Rasulullah dipanggil sebagai apa? Fath. Dia membuka. Kenapa Mekah dipanggil membuka? Sebab asalnya bila tidak ada Al-Quran di tempat tersebut, dia tertutup di dalam zulumat, kegelapan. Bayangkan kotak bila kita buka, tingkap kita buka, jadi apa? Cahaya masuk, terang, kemudian boleh bernafas. Jadi bila Mekah dibuka, jadi masyarakat dalam Mekah dah boleh bernafas balik, dah nampak cahaya. Jadi dikaitkan fath itu dengan kemenangan. Fathah juga maksudnya apa dia? Kemenangan. Ini surah pembukaan dan juga surah kemenangan. Sebab bila dah buka, manusia berjaya. Jadi kemenangan diperoleh. Cuma kita kena faham betul-betul, kemenangan bukan objektif. Itu menarik. Kemenangan bukan objektif kepada Nabi dan para sahabat. Itu kita kena lihat betul-betul. Kita melihat kemenangan, kita mesti menang, kita mesti menang. Apa maksud kemenangan kepada Allah? Maksud kemenangan bukan kepada Allah lah, di sisi Allah, kepada Nabi dan orang beriman. Jadi tadi kita kata kita nak menyambung. Kita pada hari ini, sebagaimana Nabi kata, tidak ada lagi Nabi sesudah aku. Tidak ada lagi Nabi sesudah aku. Apa maksud Nabi? Kita ada Rasul, kita ada Nabi kan? Apa beza Nabi dengan Rasul? Rasul ini mereka mendapat risalah-risalah, kitab-kitab. Nabi tugasnya adalah menyambung risalah yang Nabi-Nabi lain bawa tadi. Yang Rasul-Rasul bawa tadi itu. Sekarang kalau Nabi Musa dulu, lepas Nabi Musa wafat, Nabi Musa bawa Taurat. Siapa yang sambung bawa Taurat? Setelah Nabi Musa tadi, Nabi Yusha. Kan? Setelah Nabi Muhammad wafat, Nabi apa yang bawa Quran? Jawapannya tak ada. Tetapi Nabi wariskan itu kepada umat dia. Tak ada Nabi dah. Sepatutnya yang membawa Quran sesudah Nabi Muhammad mesti para Nabi. Sebab tugas Nabi-Nabi adalah mewarisi kitab yang dibawa oleh para Rasul. Itu beza Rasul dengan Nabi. Ada yang bagi takrif Nabi itu ialah dia dapat risalah tapi dia tak sebarkan untuk orang lain, untuk diri dia. Itu definisi yang lain lah. Tapi antara definisi yang masyhur ialah Nabi itu ialah mereka yang menyambung risalah para Rasul. Nah sekarang lepas Nabi Muhammad Rasul tak? Rasul sebab dapat kitab Taurat. Rasul pertama Nabi Nuh. Nabi Adam bukan. Nabi Adam Nabi. Rasul pertama ialah Nabi Nuh. Setiap Rasul Nabi lah. Rasul terakhir ialah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad juga ialah Nabi terakhir. Jadi kalau Nabi terakhir, tak ada orang lah nak sambung. Ada, wajib disambung. Iaitu terletak pada bahu umat dia. Sekarang Abu Bakar dah wafat. Umar dah wafat, Uthman dah wafat, khalifah-khalifah lain dah wafat. Tilka ummatun qad khalat. Itu adalah generasi yang terdahulu. Hari ini siapa yang nak bawa?
siapa yang beriman kepada Nabi. Apa tugas kita sekarang ini? Kita beriman kepada Al-Quran dan kita nak ajak manusia supaya mendekati Al-Quran, faham Al-Quran, supaya mereka boleh terbebas, merdeka daripada pemikiran-pemikiran yang keliru, yang senang dijajah. Kita pun tak tahu lagi 40 tahun akan datang, apa pula cicit kita akan lalui dia punya pancaroba dia. Pop-pop apa pula yang akan datang kepada diri dia. Tapi kalau kita yang hari ini yang masih ada lagi ni tidak bergerak, pertama, kita tidak memajukan diri kita dengan mempelajari Al-Quran. Apa lagi kita nak harapkan nanti? Jadi selepas kita belajar ni pagi-pagi subuh kita belajar tadabbur, ada yang belajar bahasa Arab, betul belajar fiqh pula, tapi kita diam. Duduk, adakah dia boleh membuka? Semua duduk dalam bangunan dia tak keluar, tak boleh. Dia kena buka. Pintu ni kena dibuka. Lepas belajar kena buka supaya semua orang keluar mengajar. Jadi apa jadi lagi 20 tahun, mesti akan dapat kemenangan. Tapi poin yang penting, yang sangat menarik dalam surah Al-Fat, bukan kemenangan itu sebagai objektif. Itu yang menarik. Kita akan tengok. Allah Akbar. Apakah kemenangan itu objektif? Bukan. Kita sekarang dah sebut tadi perjuangan. Perjuangan mestilah kita harapkan apa? Kemenangan. Tapi lepas kemenangan ni ada lagi sesuatu. Allah buka dan Allah tutup surah ini dengan perkataan Allah ampunkan. Jadi objektif kepada kemenangan, objektif kepada perjuangan, perjuangan mesti target kemenangan lah. Tapi kemenangan tu sebenarnya daripada perjuangan ini, target dia ialah keampunan. Yang ni yang kita nak sebenarnya. Jadi kalau kita tak mau berjuang, satu, kita tak akan jumpa kemenangan. Takkan orang dapat kemenangan tiba-tiba dengan tanpa